Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Nurlailah binti Muhammad Zain. Okay, pada hari ini kami akan membentangkan satu tugasan pentaksiran berterusan iaitu tugasan yang ketiga. Saya Nurfran Syahira binti Muhammad Fitri. Saya Nur Ain binti Hamdan. Saya Siti Rabiatul Adawiyah binti Salim. Okay, kalau doktor tak nampak dengan lebih jelas, doktor boleh tengok wajah-wajah kami yang cerita di sini. Okey, baiklah. Untuk pembinaan kali ini, kami akan membentangkan berkaitan perkembangan budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh asing. Jadi kumpulan kami menekankan kepada 3 aspek iaitu bahasa, kepercayaan dan ekonomi. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan aspek bahasa. Okey, sebelum kita pergi kepada lebih mendalam tentang apa yang akan kami terangkan dalam aspek bahasa ni, okey, alangkah baiknya jika kita lihat dulu apa maksud bahasa. Okey, bahasa merujuk kepada sistem lambang bunyi yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam sesebuah kelompok masyarakat. Okey, macam kita tahu kalau masyarakat Melayu dalam kita apa-apa semua pun ada sebut masyarakat Melayu mesti berbahasa Melayu. Okey, baiklah. Okey, kami akan menerangkan dengan lebih lanjut iaitu berkaitan aspek bahasa sebelum menerima pengaruh asing. Okey, berdasarkan teori Robert Bluss dan Andela, okey sebenarnya kita ada dua teori. Dalam bahasa Melayu ada dua teori yang berkaitan dengan bahasa Melayu ni. Tapi teori yang lebih popular ataupun teori yang lebih meyakinkan adalah teori Robert Bluss dan Andela ni. Okay, dalam teori ni mereka ada menekankan bahawa sebenarnya bahasa Melayu ni sendiri dah wujud ataupun bahasa Melayu ni sendiri wujud disebabkan oleh perkataan-perkataan yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit. Jadi sebab itu bahasa Melayu ni dikatakan telah bermula dengan kewujudan bahasa Melayu kuno pada zaman pemerintahan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Okey, seperti yang telah saya katakan tadi, disebabkan bahasa Melayu ni sendiri telah terbentuk daripada perkataan-perkataan ataupun kosakata daripada bahasa Sanskrit. Jadi sudah tentulah bahasa Melayu kuno banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit. Okey, bahasa Sanskrit ni apa? Bahasa Sanskrit ialah bahasa ataupun kosakata yang sering digunakan pada zaman Hindu-Buddha. Okay, dan kalau orang tanya, kenapa bahasa Melayu dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit? Kenapa bukan bahasa-bahasa lain? Sebab kalau kita tengok sejarah pun, orang Melayu sebelum kedatangan pengaruh-pengaruh ataupun anasi-anasi lain, orang Melayu awalnya adalah beragama Hindu-Buddha. Okay, jadi sebab itulah rasionalnya kenapa bahasa Melayu ni banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit. Okay, selain itu juga, dalam teori ni juga ada menyatakan bahawa bahasa Melayu ni sebenarnya dia mudah lentur. Dia mudah menerima pelbagai unsur-unsur luar. Sebab nanti kami akan terangkan pada slide yang seterusnya, banyak lagi sebenarnya bahasa-bahasa yang mempengaruhi bahasa Melayu ni. Okey, antara contoh bahasa Sanskrit yang ada dalam bahasa Melayu kuno adalah yang pertama bulan, yang berbawa maksud bulan, Shukashita yang berbawa maksud sukacita, Sahaya, saya dan sama semua. Okey, ini adalah sebelum bahasa Melayu ni menerima pengaruh asing. Okey. Okey, selepas bahasa Melayu, okey, minta maaf. Ini adalah salah satu contoh lah nak menunjukkan bukti kewujudan bahasa Melayu kuno ni dengan penemuan batu bersurat talang tua. Okey, batu bersurat talang tua ni ditemui di Indonesia. Okey, kalau kita tengok dekat batu bersurat ni, itu adalah tulisan Palava. Kalau diterjemahkan tulisan Palava ni, bahasa-bahasa yang digunakan dekat batu bersurat tu adalah bahasa Melayu kuno yang diadaptasi daripada bahasa Sanskrit. Okay, sekarang ni kita akan lihat pula, okay, selepas pengaruh asing mula mengadaptasi bahasa Melayu. Okay, yang pertama, kalau kita ikut susul garul bahasa Melayu dalam buku Asma Haji Omar ni, beliau ada menekankan bahawa bahasa Melayu ni berubah dalam 3 keadaan. Bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Okey, jadi selepas bahasa Melayu yang berasal daripada bahasa Melayu kuno tu menerima pengaruh-pengaruh tertentu, maka wujudlah bahasa Melayu klasik
yang wujud selepas kedatangan agama Islam pada abad ke-13. Okey. Dalam bahasa Melayu klasik, bahasa ataupun lenggok bahasa yang digunakan dalam bahasa Melayu klasik adalah lebih berbentuk puitis dan beleret. Okey, apa yang dikatakan beleret ni maksudnya lebih berpujangga, lebih bermadah. Itu yang dimaksudkan dengan beleret. Okey, disebabkan bahasa Melayu klasik ni datang selepas kedatangan agama Islam, maka sudah tentulah bahasa ataupun kosakata bahasa Melayu klasik ni banyak dipengaruhi oleh pinjaman kosakata bahasa Arab. Okey, antara contoh-contoh bahasa Melayu klasik yang dipinjam daripada bahasa Arab ialah masyghul yang bermaksud sedih, sahabat yang bermaksud rakan, doa, ilmu, nikah dan sebagainya. Okey. Seterusnya, ini adalah salah satu syair yang ada pada zaman ataupun pada peredaran bahasa Melayu klasik itulah. Kalau kita kenal salah seorang tokoh yang terkenal jugalah sehingga sekarang ialah Allahyarham Hamzah Fansuri. Beliau banyaklah syair, gurinda, tapi antara yang popular ialah syair Hamzah Fansuri ni lah. Kalau kita teliti dekat dalam syair Hamzah Fansuri ni, kita akan dapat lihat beberapa perkataan yang dipinjam daripada bahasa Arab. Okey. Seterusnya yang terakhir sekali kita akan lihat perubahan bahasa Melayu daripada bahasa Melayu kuno pergi ke bahasa Melayu klasik dan terakhir sekali sehingga kini adalah bahasa Melayu moden. Okey. Bahasa Melayu moden ni bermula selepas kedatangan penjajah. Kita tahu kan negara kita telah menerima kedatangan penjajah seawal kedatangan Portugal sehingga terakhir sekali ada kedatangan British. Okay, jadi disebabkan kedatangan penjajah ni pun kita tahu sedia maklum kalau kita belajar sejarah pun banyak perubahan-perubahan dari segi ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Dan bahasa juga tak terlepaslah daripada menerima pengaruh akibat kedatangan penjajah ni. Okay, disebabkan kedatangan penjajah ni maka bermula dah penerapan istilah-istilah baharu dalam bahasa Melayu yang lebih moden dan ataupun nak dikatakannya lebih banyak menyerapkan bahasa Inggeris dalam kita punya bahasa Melayu. Okay, antara contoh-contoh bahasa Melayu bahasa Melayu moden ialah contemporary yang diambil daripada bahasa Inggeris sendiri, contemporary, sensation, cliche dan versatile adalah versatile. Okay, sumber ni kami peroleh daripada laman web Dewan Bahasa dan Pustaka lah, Pusat Rujukan Pustrajaan Malaysia. Okay, baiklah itu sahaja. Ini novel doktor. Novelnya Ti Amour Sweetheart 100 Hari. Kalau kita tengok Ti Amour Sweetheart tu ada dah pinjaman bahasa-bahasa yang lebih santai. Baiklah, rakan saya telah menerangkan apakah perubahan ataupun generalisasi dari segi bahasa untuk kebudayaan Melayu selepas menerima pengaruh asing. Seterusnya saya akan sambung pula kepada aspek kepercayaan. Kepercayaan ini juga merupakan salah satu dalam aspek sosial budaya. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, suka untuk saya terangkan dahulu apakah yang ditakrifkan dengan kepercayaan itu sendiri. Baiklah, kepercayaan ialah keyakinan atau akuan akan benarnya tentang sesuatu. Ini adalah menurut Kamus Dewan 2010. Seterusnya, dalam konteks psikologi pula, kepercayaan ini adalah bermaksud suatu keadaan jiwa yang berkaitan dengan sikap berkedudukan dan memihak, iaitu kepercayaan ini adalah perasaan seseorang ini untuk kebergantungan terhadap sesuatu. Seterusnya, kepercayaan juga sering disebut sebagai sebahagian daripada agama kerana dalam agama turut terkandungnya kepercayaan. Baik, seterusnya saya akan menerangkan apakah perkembangan aspek kepercayaan masyarakat Melayu sebelum menerima pengaruh asing terlebih dahulu. Baiklah, mari kita lihat. Pada awalnya, masyarakat Melayu ini mereka menganut kepercayaan animisme. Apa itu animisme? Animisme ini merupakan satu bentuk kepercayaan paling awal yang datang sebelum kedatangan agama lain. Dan kepercayaan animisme ini adalah berhubung kait dengan alam semula jadi. Kerana umum sedia maklum bahawa masyarakat zaman dahulu, masyarakat Melayu amat rapat dengan alam sekitar. Baiklah, kepercayaan animisme ini
mempercayai bahawa semua benda di dunia seperti tumbuh-tumbuhan, alam semesta, sungai, jalan, pokok dan haiwan ini mempunyai roh dan semangat. Dan roh dan semangat inilah mempengaruhi kehidupan manusia sama ada baik ataupun buruk. Masyarakat Melayu pada zaman dahulu ketika mereka menganuti kepercayaan animisme, mereka ini sering memuja roh ataupun semangat kerana mereka percaya bahawa roh dan semangat ini dapat membawa kebaikan dan menambahkan lagi rezeki. Oleh itu, mereka sering mengamalkan upacara pemujaan. Mereka juga memuja roh orang yang sudah mati selain daripada memuja alam untuk memohon perlindungan seperti yang selalu kita dengar, memuja roh nenek dan moyang. Baik, seterusnya mari kita lihat contoh-contoh amalan kepercayaan animisme yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Baiklah, yang pertama ialah memuja semangat padi. Pada zaman dahulu, masyarakat Melayu ini mereka percaya kepada semangat padi, iaitu mereka percaya kepada roh atau semangat yang ada pada padi itu sendiri. Umum sedia maklum, masyarakat Melayu pada zaman dahulu secara ekonominya, mereka ini bercocok tanam, antaranya menanam padi untuk menghasilkan beras. Jadi mereka percaya yang padi ini mempunyai semangat iaitu Sri Danggolami yang dikenali sebagai penjaga padi, dan mereka percaya Sri Danggolami ini adalah roh ataupun semangat wanita. Oleh itu, antara pantang larang masyarakat Melayu pada zaman dahulu, hanya wanita sahaja dibenarkan untuk menampi padi kerana wanita ini juga bersifat lembut seperti roh dan semangat padi itu sendiri. Jadi lebih mudahlah untuk mereka mendapatkan hasil padi yang lebih baik. Dan masyarakat zaman dahulu juga mereka meletakkan alat solek, sikat, cermin dan perhiasan wanita di rumah-rumah padi untuk menarik dan menjaga roh padi ini sendiri. Baiklah, yang seterusnya, masyarakat Melayu pada zaman dahulu mereka percaya kepada jampi serapah untuk menghalau jin dan hantu. Mereka percaya kepada mantra yang dibaca untuk menghalau semangat-semangat jahat ini. Seterusnya, mereka juga percaya kepada dukun, tabib, pawang dan nenek kebayan untuk memulihkan semangat. Seperti yang kita lihat dalam televisyen ataupun drama yang ditayangkan sebelum ini, masyarakat Melayu pada zaman dahulu, malah pada zaman kini juga ada yang masih percaya pada pawang, dukun untuk upacara memulihkan semangat ataupun sebagai tujuan perubatan. Selain itu, pada zaman dahulu ketika mereka ini mempercayai kepercayaan animisme, masyarakat Melayu juga mempunyai banyak pantang larang. Contohnya, lelaki tidak dibenarkan untuk kencing di atas busuk kerana mereka percaya bahawa di atas busuk itu ada roh dan semangat yang menjaga. Oleh itu, jika mereka melakukan perbuatan yang buruk itu, maka mereka akan mendapat balasan yang buruk. Baik, ini adalah contoh kepercayaan animisme. Mari kita bergerak ke seterusnya, iaitu kita akan lihat aspek kepercayaan masyarakat Melayu selepas menerima pengaruh asing. Baik, saya bahagikan kepada dua. Yang pertama, mari kita lihat dulu ialah pengaruh Hindu dan Buddha. Baik, kepercayaan Hindu dan Buddha, sebenarnya pengaruh Hindu-Buddha ini mula tersebar sejak abad ke-6 lagi yang dibawa oleh pedagang India. Seperti yang kita tahu, Tanah Melayu merupakan kawasan yang masyhur dan kawasan yang amat terkenal dengan pelabuhan. Jadi, pedagang-pedagang dari seantero dunia ini datang ke Tanah Melayu untuk berdagang, termasuklah pedagang dari India. Melalui kegiatan tersebut, maka tersebarlah kepercayaan Hindu dan Buddha. Dan penyebaran agama Hindu Buddha ini makin bertambah pesat apabila datangnya Brahmin dari India untuk menyebarkan agama mereka dan penerimaan agama tersebut oleh pemerintah di Tanah Melayu itu sendiri. Baik, antara kepercayaan agama Hindu Buddha yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada ketika itu ialah mereka percaya kepada konsep Dewa Raja, iaitu mereka percaya kepada konsep yang raja ini adalah Tuhan di bumi. Oleh itu, mereka sangat taat kepada raja dan kedudukan raja juga amat kukuh pada ketika itu. Kedua, mereka percaya kepada banyak Tuhan, iaitu mereka mempunyai banyak dewa. Dan seterusnya, mereka juga percaya kepada kehidupan selepas kematian. Baik, mari kita lihat yang seterusnya.
Baiklah, yang seterusnya saya paparkan di sini apakah contoh amalan kepercayaan Hindu-Buddha yang diamalkan masyarakat Melayu selepas menerima pengaruh mereka. Yang pertama, upacara mandi bunga diamalkan oleh masyarakat dahulu sebelum majlis perkahwinan untuk membuang nasib malang. Sebenarnya amalan mandi bunga ini adalah diambil dari amalan ataupun budaya ataupun kepercayaan masyarakat Hindu dan Buddha kerana mereka percaya pengantin yang mandi bunga dapat membuang nasib malang sebelum mereka berkahwin. Jadi upacara ini turut diamalkan dan kepercayaan ini turut dipercayai oleh masyarakat Melayu setelah menerima pengaruh ini. Seterusnya, mereka percaya kepada hukum karma. Hukum karma ini mereka percaya bahawa ada balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Iaitu mereka percaya apabila mereka buat baik, mereka dapat menjamin kehidupan yang baik selepas kematian kerana yang seperti saya sebut sebentar tadi, mereka percaya kepada kehidupan selepas kematian. Baiklah, yang ketiga, amalan merencis tepung tawar yang dilakukan oleh masyarakat Hindu-Buddha pada asalnya turut terpengaruh kepada masyarakat Melayu selepas kedatangan pengaruh agama Hindu-Buddha dalam adat perkahwinan. Pada asalnya, amalan merencis tepung tawar ni adalah untuk menghalang nasib malang dari manusia ataupun makhluk halus kepada pengantin sebelum mereka berkahwin. Baik, yang keempat, mereka ini mempercayai bahawa raja sebagai syaman iaitu pawang yang mempunyai ilmu mantra dan jampi serapah. Oleh itu, pada ketika itu, raja ini kedudukannya sangat kukuh kerana mereka percaya bahawa raja ini adalah bayangan Tuhan dan juga raja ini mempunyai kuasa yang luar biasa. Baik, seterusnya, setelah kedatangan Hindu-Buddha, ada juga pengaruh asing yang lain iaitu pengaruh agama Islam kepada yang datang kepada kebudayaan masyarakat Melayu itu sendiri. Jadi mari kita lihat apakah perkembangan budaya masyarakat Melayu setelah kedatangan agama Islam. Baik, kedatangan agama Islam ke tanah Melayu dipercayai bermula pada abad ke-7 Masihi daripada pedagang dan pendakwah dari Arab yang menyebarkan agama Islam itu sendiri. Sehingga abad ke-16, menurut Ruslan Zainuddin 2004, agama Islam ini telah tersebar dengan luas di Kepulauan Melayu sehingga menjadi agama yang dianuti oleh sebahagian besar penduduk di Kepulauan Melayu, termasuklah di tanah Melayu itu sendiri. Dan kedatangan agama Islam ini telah mempengaruhi keseluruhan sistem masyarakat, sistem budaya, khususnya sistem ekonomi, sistem politik, dan khususnya sistem kepercayaan masyarakat Melayu kepada kepercayaan yang berteraskan kepada akidah dan syariah Islamiah. Baik, mari kita lihat seterusnya. Kepercayaan yang berdasarkan agama Islam. Okey, yang pertama, masyarakat Melayu ini telah berubah. Mereka percaya kepada sifat keagungan Allah dan satu Tuhan. Sebelum ini dalam kepercayaan animisme, mereka percaya kepada roh ataupun semangat alam sekitar. Pada zaman Hindu-Buddha, mereka percayakan kepada banyak Tuhan atau dewa-dewa. Namun setelah kedatangan Islam, masyarakat Melayu ini mula berubah. Mereka percaya kepada sifat keagungan Allah sebagai Tuhan yang satu dan mereka percaya bahawa hanya Allah sahaja Tuhan yang memerintah sekalian alam. Baiklah. Sebentar, kita ada gangguan. Baik, seterusnya. Okey, kita teruskan. Baik, seterusnya masyarakat Melayu ini juga kepercayaan mereka telah berubah kepada kepercayaan yang berteraskan kepada rukun iman dan rukun Islam itu sendiri. Mereka ini percaya kepada perkara gaib seperti kewujudan neraka, syurga. Mereka percaya kepada adanya dosa dan pahala sebagai ganjaran atas perbuatan mereka atau pembalasan atas perbuatan mereka, dan masyarakat Melayu ini mempunyai kebergantungan yang sepenuhnya kepada Allah. Mereka sudah tidak percaya kepada roh, kepada semangat, kepada berhala, tetapi mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sekalian alam. Baik, mari kita lihat yang seterusnya. Baik, amalan yang bertentangan dengan agama Islam ini akan ditinggalkan secara berangsur-angsur oleh masyarakat Melayu setelah kedatangan Islam. Contohnya amalan melenggang perut yang dilakukan kepada wanita hamil yang hamil 7 bulan untuk mengubah kedudukan bayi.
Dan pada amalan ini juga mereka menggunakan jampi-jampi serapah. Disebabkan amalan ini adalah bertentangan dengan agama Islam iaitu menggunakan jampi serapah. Jadi amalan ini telah ditinggalkan oleh masyarakat Melayu pada zaman kini. Seterusnya, amalan merencis tepung tawa. Walaupun dapat kita lihat masih ada masyarakat yang mengamalkan amalan merencis tepung tawa ketika majlis perkahwinan, tetapi amalan ini sudah ditinggalkan oleh kebanyakan masyarakat Melayu kerana ianya merupakan pengaruh Buddha yang tidak sama dengan ajaran yang dibawa oleh agama Islam. Baik, yang ketiga ialah kepercayaan kepada dukun untuk sebagai perubatan ataupun untuk memberikan semangat. Mereka sudah tidak percaya kepada dukun kerana perkara-perkara syirik. Jadi mereka hanya percaya dan bergantung kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga syariat yang dibawa oleh agama Islam. Baik, seterusnya mari kita lihat contoh kepercayaan masyarakat Melayu setelah kedatangan Islam. Yang pertama, Islam ini telah mengubah kepercayaan masyarakat Melayu dengan membawa konsep tauhid dengan menafikan kewujudan banyak Tuhan seperti yang saya telah katakan sebentar tadi. Yang kedua, masyarakat Melayu ini sudah mengamalkan ibadah yang dibawa oleh agama Islam. Misalnya menunaikan zakat untuk membantu golongan berkeperluan, berpuasa pada bulan Ramadan untuk memperkuatkan jiwa dan menunaikan solat 5 kali sehari untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Maka setelah kedatangan pengaruh Islam, masyarakat Melayu telah berubah dari segi kepercayaan, dari segi cara hidup. Mereka telah berubah sepenuhnya kepada cara hidup Islam dan berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Oi, penting buat dia. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dengan aspek ekonomi. Baiklah, sebelum saya teruskan dengan apakah kesan atau pengaruh budaya luar dalam aspek ekonomi masyarakat Melayu, saya akan terangkan dulu apakah itu ekonomi. Baiklah, ekonomi ditarifkan sebagai domain sosial yang menekankan amalan, wacana dan ungkapan bahan. Ungkapan bahan tu apa? Dia kira macam amalan yang dikaitkan dengan pengeluaran, penggunaan dan pengurusan sumber. Tak kisahlah sama ada bila kita cakap tentang ekonomi, tak semestinya kita sebut tentang perkembangan ekonomi. Kita juga sebut tentang kadar inflasi, bukan sekadar kita sebut pasal duit. Tapi segala perkara yang melibatkan ekonomi. Okey, baiklah. Sebelum menerima pengaruh asing, aspek ekonomi dalam masyarakat Melayu kita telah mengamalkan ekonomi secara diri. Okey, ekonomi secara diri bermaksud ekonomi yang melakukan pelbagai kegiatan secara kecil-kecilan untuk menyara diri dan keluarga sahaja. Maksudnya masyarakat Melayu ni duduk di kampung-kampung, macam contoh gambar kita tunjuk di sebelah ni, kita menuai padi, kita berternak hanya untuk keluarga terdekat sahaja. Dan sekiranya ada lebihan, barulah dijual atau aktiviti pertukaran untuk mendapatkan barang-barang keperluan lain yang tidak disediakan sendiri. Baiklah, antara contoh ekonomi secara diri masyarakat Melayu pada zaman dahulu, yang pertama ialah pertanian. Baiklah, dari aspek pertanian, padi. Padi merupakan tanaman utamalah pada zaman dahulu. Terdapat dua jenis padi utama. Padi sawah ditanam di kawasan lembah sungai atau tanah rendah dan rata. Ia memerlukan air yang banyak. Okey, ini padi yang seperti biasalah kita tengok yang di kawasan kita tengok biasa tu. Padi humah pula atau padi bukit ditanam di kawasan tanah tinggi atau di lereng-lereng bukit dan tidak memerlukan air yang banyak. Okey, seterusnya cara yang seterusnya adalah memungut hasil hutan. Masyarakat Melayu pada zaman dulu memungut hasil hutan dengan mengutip seperti damar, rotan, getah perca, pelutong, kayu dan buluh. Okey, dalam masyarakat Melayu tradisional, kegiatan memungut hasil hutan ni dipanggil sebagai merambu. Contohlah, mungkinlah pada zaman dulu orang cakap, aku nak pergi meramu. Mungkin maksud dia nak pergi memungut hasil hutan. Seterusnya, ekonomi sendiri masyarakat Melayu dulu, mereka melakukan ternakan. Okey, ternakan secara kecil-kecilan seperti menternak lembu, kerbau, ayam dan itik dilakukan di samping kegiatan pertanian tadilah. Binatang ternakan juga digunakan untuk membajak sawah dan menarik kayu. Kerbau lah khususnya digunakan
untuk membantu para petani untuk membajak sawah. Dan seterusnya, perikanan juga merupakan salah satu ekonomi sara-diri masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Perikanan juga merupakan aktiviti utama penduduk yang menetap di tepi laut, sungai dan tasik. Mereka menggunakan peralatan tradisional seperti bubu, luka, kap, jala dan kelong. Baiklah, seterusnya selepas masyarakat Melayu kita menerima pengaruh asing, kita dapat lihat pelbagai pengaruh lah daripada sebagai contoh, yang pertama kita lihat pengaruh Cina. Baiklah, pengaruh Cina ni macam mana dia datang pengaruh Cina ke dalam budaya masyarakat Melayu apabila mulanya aktiviti perdagangan. Okay, bila aktiviti perdagangan ni orang-orang daripada negara Cina mula berdagang ke tanah Melayu dan di situ dia mula bermigrasi lah. Jadi kat situ apa yang mereka lakukan contoh dalam aspek sosioekonomi itulah yang masyarakat Melayu serap. Begitu juga dengan dasar pecah dan perintah yang telah digubal oleh pemerintah British pada zaman penjajahan mereka dulu. Mereka telah memecahkan kaum Melayu, India dan Cina di tempat-tempat ekonomi masing-masing. Jadi seperti yang kita tahu, dasar pecah dan perintah British ni mengutamakan orang Cina untuk bekerja di kawasan bandar. Jadi disebabkan itu, masyarakat Melayu ni terpengaruh juga dengan budaya masyarakat Cina dari segi sosioekonomi. Baiklah, kalau kita tengok kerajaan Cina pada zaman dahulu mengamalkan dasar perdagangan bebas yang berbentuk pertukaran barangan. Jadi masyarakat Melayu juga mula mengamalkan pasaran bebas. Okay, kalau kita lihat sekarang, masyarakat Melayu kita ni tak duduk kat kampung saja. Masyarakat Melayu kita juga dah berkembang maju, dah mula menempah nama. Bukanlah kita mengutamakan lagi orang-orang bermasa Cina saja yang mendominasi ekonomi besar negara. Seterusnya, sikap masyarakat Cina yang bertanggungjawab, berjimat cermat, berdisiplin dan bekerjasama dicontohi oleh masyarakat Melayu. Sebab itulah kalau contoh masyarakat Melayu kita masih di takut yang lama, kita hanya akan duduk di kampung saja, berniaga kecil-kecilan, tak ada rasa semangat, tak ada rasa disiplin untuk lebih maju ke hadapan. Jadi bila datangnya pengaruh Cina ni, masyarakat Melayu kita, anak-anak muda kita lebih pandangan jauh. Dan corak ekonomi tempatan juga mulai berubah kepada ekonomi yang lebih moden. Sistem perbankan dan pelaburan juga mula ditubuhkan sebab masyarakat Melayu kita ni mula buka fikiran yang luas. Betapa pentingnya ekonomi ni untuk jangka masa yang panjang. Seterusnya, pengaruh yang kedua dalam untuk pengaruh sosioekonomi dalam masyarakat Melayu iaitu pengaruh Islam. Okay, pengaruh Islam ni kita dapat kaitkan Islam ni dengan Arab lah kan. Okay, amalan riba yang dijalankan dalam jual beli harian mula diharamkan. Okay, kenapa? Sebab zaman dahulu kita kaitkan dengan kepercayaan lah. Okay, kepercayaan dan agama yang seperti Rabiatul terangkan tadi. Zaman dahulu orang Melayu kita ni dia kurang sikit kepercayaan dan agama yang sebenar. Jadi bila datang Islam, dia mula sedar apa yang halal, apa yang haram dan mana yang betul, mana yang salah. Jadi dalam aspek ekonomi pula, amalan riba yang orang Melayu jalankan semasa dalam jualan beli harian diharamkan. Tapi masa tu kemungkinan orang Melayu kita ni tak tahu pun yang dibuat tu adalah haram, yang dibuat tu adalah riba. Tapi bila datangnya pengaruh Islam yang mula mendapat ilmu, jadi kita tahu, okey, oh ini riba, haram. Jadi sekarang ni pun kita dapat lihat lah macam kita dapat tahu kalau dalam satu perniagaan tu ada riba, kita macam kita tekankan. Begitulah. Seterusnya, budaya membayar zakat diwajibkan dan Baitul Mal ditubuhkan untuk mengalirkan zakat. Okey, seperti dahulu percukaian kita kutip untuk hal-hal tertentu saja dan kita tak ada satu persatuan yang untuk mengutip zakat. Jadi bila pengaruh Islam datang, barulah orang Melayu ni didedahkan betapa tentang pentingnya zakat ni untuk menyucikan harta. Jadi Baitul Mal juga dibina sampai ke hari ini. Baitul Mal itu berfungsi untuk mengagihkan zakat kepada fakir-fakir miskin. Dan seterusnya, sistem muamalat ditekankan. Sistem muamalat itu apa? Sistem jual beli. Okey, ditekankan supaya perbankan dan pengurusan kewangan sentiasa berpandukan syariah. Okey, kalau kita lihat sekarang banyak dah orang mula berlabur. Tetapi
tak ramai orang melabur dengan cara yang betul mengikut syariah Islam. Okey, contohnya forex dan sebagainya. Tetapi masih ada sekarang pelaburan yang berpandukan syariah. Disebabkan itulah walaupun pelaburan ni dia luas seluruh dunia, tapi bila pengaruh Islam ni datang, mulalah orang-orang yang bertanggungjawab ni menubuhkan pelaburan yang berlandaskan syariah. Sebab kita tahu takkanlah kita orang Islam ni nak duduk kat takut yang lama je. Kita nak juga berlabur, tapi kita nak berlabur dalam cara yang betul, mengikut syariat Islam yang betul. Baiklah, itu saja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.